Istri saya berkata, saya perlukan rehat daripada kami selepas 10 tahun. Saya berkata, luangkan masa awak. Kemudian saya memfailkan perceraian petang itu sebelum dia sempat. Sheriff yang mengendalikan dokumennya di rumah pasangan curangnya. Sempurna. Saya mendapat ucapan pada pagi Ahad. Claire, 36. Dan saya telah berkahwin selama 10 tahun. Tiada anak, dia selalu berkata, mungkin kemudian. Dan kemudian tidak pernah datang. Yang, jika difikirkan kembali, masuk akal. Kami sedang minum kopi. Ahad biasa. Saya sedang membaca berita di tablet saya. Dia sedang menatal telefonnya. Kemudian dia meletakkannya dan melakukan perkara di mana dia menarik nafas dalam-dalam seperti dia akan menyampaikan berita buruk. Nathan, kita perlu bercakap. Saya mendongak. Riak wajahnya serius tetapi tidak sedih. Itu sepatutnya menjadi petunjuk pertama saya. Saya telah banyak berfikir. Dia mula memikirkan tentang kami, tentang di mana kami berada. Dan saya rasa saya perlukan rehat daripada kami untuk mengetahui apa yang saya mahukan sebenarnya. Saya merenungnya. 10 tahun perkahwinan begitu sahaja. Rehat. Saya ulang. Ya, bukan perpisahan. Cuma ruang. Masa untuk berfikir dengan jelas tanpa tekanan kehidupan seharian bersama. Mungkin beberapa minggu. Sebulan. Dia mencapai tangan saya di seberang meja. Saya tidak menarik diri. Ini tidak bermakna saya tidak mencintai awak. Saya cuma perlu fikirkan sama ada ini masih apa yang saya mahukan. Beginilah keadaannya. Saya tidak bodoh. Sepanjang 3 bulan yang lalu, Claire berbeza. Lebih kerap bekerja lewat malam, sentiasa menghantar mesej, tersenyum pada telefonnya dengan cara tertentu. Seluar dalam baharu yang saya tidak pernah lihat dia pakai di sekeliling saya. Tanda-tanda klasik yang semua orang bincangkan, tetapi Anda meyakinkan diri sendiri tidak bermaksud apa-apa kerana itu perkahwinan Anda. Jadi, apabila dia berkata putus, saya tahu apa yang dia maksudkan. Dia telah menemui orang lain, mahu menguji hubungan itu sambil menjadikan saya sebagai jaring keselamatan. Jika ia berjaya, dia akan kembali dan meminta perceraian. Jika tidak, dia akan kembali dan saya akan menjadi suami yang memahami yang memberinya ruang. Aku memandangnya, benar-benar memandangnya, wanita yang telah aku habiskan masa sedekat bersamanya, dan sesuatu dalam diriku tiba-tiba terasa. Okey, kataku dengan tenang. Luangkan masa. Dia mengelipkan mata, terkejut. Betul ke? Kau okey dengan ini? Kalau kau perlukan ruang untuk memikirkan sesuatu, kau patut dapatkannya. Aku menggenggam tangannya. Aku nak kau bahagia. Claire, kalau kau perlukan masa, luangkan masa. Seluruh wajahnya berseri-seri. Ya Tuhan, Nathan, terima kasih. Awak tak tahu betapa besarnya maksud semua ini bagi saya. Saya sangat risau. Kawan. Dia tersedar. Terima kasih. Saya akan tinggal di rumah Hesse sebentar. Hesse, rakannya yang kononnya bujang yang telah menggalakkan Claire untuk menjalani kehidupan terbaiknya selama berbulan-bulan sekarang. Sudah tentu, kata saya. Apa sahaja yang awak perlukan. Dia sebenarnya memeluk saya seperti saya telah memberinya kebenaran untuk curang, yang dalam fikirannya saya seperti telah melakukannya. Dia mengemas beg petang itu, mengambil pakaian yang cukup untuk 2 minggu, komputer ribanya, beberapa peralatan mandian, mencium pipi saya di pintu. Saya akan menghantar mesej kepada awak. Okey? Kita boleh bercakap dalam beberapa hari lagi. Luangkan masa awak, kata saya lagi. Pintu tertutup. Saya menunggu tepat 30 saat. Kemudian saya mencapai telefon saya dan menghubungi Doug. Doug kawan saya dari college, kini seorang peguam perceraian. Kami bermain poker 2 kali sebulan. Dia menjawab pada deringan kedua. Nathan, ada apa? Saya perlu memfailkan perceraian hari ini. Secepat mana kita boleh bergerak? Berhenti sebentar. Hari ini Ahad.
Esok kalau begitu, perkara pertama, sepantas mana kita boleh memfailkan? Kalau kita dah siap semuanya, saya boleh failkan petisyen pagi Selasa. Tapi apa yang dah jadi? Awak dan Claire macam dia minta rehat sejam yang lalu untuk selesaikan masalah. Dia tinggal dengan Hazer. Jeda lagi. Lebih lama. Oh, kawan. Ya, mari kita buat ni. Datang ke pejabat saya esok pukul 9 pagi. Bawa dokumen kewangan awak. Rekod hartanah. Semuanya. Sudah siapkan. Sudah tentu awak ada. Jumpa awak pukul 9. Saya menghabiskan baki hari Ahad mengumpul dokumen, penyata bank, kertas gadai janji, hak milik kereta, maklumat akaun persaraan. Kami telah menyimpan perkara-perkara yang kebanyakannya berasingan, belajar daripada perceraian ibu bapa saya yang kucar-kacir. Rumah kami atas kedua-dua nama, dibeli 7 tahun lalu. Kereta saya milik saya, kereta dia miliknya, tiada kad kredit bersama. Idea dia pada asalnya, yang kini masuk akal. Malam itu, saya tidur lena. Anehnya, seperti saya telah menahan nafas selama berbulan-bulan dan akhirnya menghembus nafas. Kemas kini 1. 5 hari kemudian, Doug dan saya bertemu pagi Isnin. Menghadapi semuanya. Situasi kami agak mudah. Sebenarnya, rumah mempunyai equity. Kami telah bahagikannya. Akaun persaraan semasa perkahwinan akan dibahagikan. Tiada anak, tiada nafkah diperlukan memandangkan kami berdua bekerja. Saya dalam pengurusan IT. Dia dalam jualan farmaseutikal dan pendapatannya hampir sama dengan saya. Ini sepatutnya bersih, kata Doug. Baik. Walaupun dia tidak melawannya, dia akan melawannya. Kenapa? Kerana saya tidak sepatutnya memfailkan. Dia selepas rehatnya mengesahkan apa yang dia sudah tahu. Doug mengangguk perlahan. Faham. Baiklah, kami memfailkannya esok pagi. Sheriff akan melayannya dalam masa beberapa hari, bergantung pada tempat dia tinggal. Mengenai itu, saya mengeluarkan telefon saya, menunjukkan kepadanya lokasi Claire. Kami telah mengaktifkan rakan-rakan saya selama bertahun-tahun. Perkara keselamatan apabila salah seorang daripada kami pergi bekerja. Dia tidak pernah mematikannya, dan dia tidak berada di apartemen Hazer. Dia berada di alamat di seberang bandar. Alamat yang sama yang dia kunjungi setiap malam sejak Ahad. Doug mencarinya. Itu rumah milik. Dia menarik rekod daerah. Gregory Winters, umur 41. Bunyikan sebarang loceng? Tidak. Mahu saya cari? Tidak, belum. Tapi apa? Bila sheriff melayannya? Saya tersenyum. Saya mahu ia dilakukan di alamat itu. Doug tersengih. Saya akan laksanakannya. Petisyen itu difailkan pada hari Selasa jam 9.03 pagi. Alasan, perbezaan yang tidak dapat diselesaikan. Saya meminta pembahagian aset yang saksama, pembahagian ekuiti rumah yang adil. Tiada yang gila, tiada yang dendam, baru sahaja dilakukan. Timbalan sheriff pergi melayannya pada petang Rabu. Saya tahu kerana Doug menghubungi saya pada jam 2.47 petang. Dia telah dilayan. Dan Nathan, lelaki itu membuka pintu. Gregory Winters memberitahu timbalan itu bahawa Claire ada di sana. Dia datang ke pintu dan dia jelas sudah lama berada di rumah. Timbalan berkata wajahnya menjadi pucat apabila dia menyerahkan kertas-kertas itu kepadanya. Saya tidak rasa apa-apa. Hanya, dia kunjungi setiap malam sejak Ahad. Doug mencarinya. Itu rumah milik. Dia menarik rekod daerah. Gregory Winters, umur 41. Bunyikan sebarang loceng? Tidak. Mahu saya cari? Tidak, belum. Tapi apa? Bila sheriff melayannya? Saya tersenyum. Saya mahu ia dilakukan di alamat itu. Doug tersengih. Saya akan laksanakannya. Petisyen itu difailkan pada hari Selasa jam 9.03 pagi. Alasan,
perbezaan yang tidak dapat diselesaikan. Saya meminta pembahagian aset yang saksama, pembahagian ekuiti rumah yang adil. Tiada yang gila, tiada yang dendam, baru sahaja dilakukan. Timbalan Sheriff pergi melayannya pada petang Rabu. Saya tahu kerana Dog menghubungi saya pada jam 2.47 petang. Dia telah dilayan. Dan Nathan, lelaki itu membuka pintu. Gregory Winters memberitahu timbalan itu bahawa Claire ada di sana. Dia datang ke pintu dan dia jelas sudah lama berada di rumah. Timbalan berkata wajahnya menjadi pucat apabila dia menyerahkan kertas-kertas itu kepadanya. Saya tidak rasa apa-apa, hanya rasa puas hati. Dia sudah menghubungi awak? Tanya Dog. Telefon dimatikan sejak malam Ahad. Saya akan menghidupkannya apabila saya bersedia. Bijak. Dia akan kehilangannya. Hidupkan telefon saya pada pagi Khamis. 23 panggilan terlepas daripada Claire. 15 teks daripada kekeliruan kepada panik kepada kemarahan. Claire, apa ni? Kenapa seseorang hantarkan saya surat perceraian? Ini satu kesilapan, kan? Nathan, jawab telefon awak. Macam mana awak boleh buat macam ni? Saya minta ruang, bukan perceraian. Awak tak siuman. Kita perlu bincang tentang ini. Greg kata awak suruh saya ikut. Itu haram. Greg. Jadi itu namanya. Saya balas satu mesej. Awak nak fikirkan apa yang awak betul-betul mahukan. Saya bantu awak fikirkan tanpa saya sebagai pelan sandaran. Peguam saya ialah Doug Paterson di Paterson and Associates. Arahkan semua komunikasi melalui dia. Balasnya datang dalam beberapa saat. Saya tak pernah kata perceraian. Ini bukan apa yang saya mahukan. Awak merosakkan semuanya. Saya. Semua komunikasi melalui peguam saya. Terima kasih. Sekat nombornya. Dia muncul di rumah pada petang Jumaat. Saya memerhatikan melalui kamera loceng pintu semasa dia cuba membuka kuncinya. Ia tidak berfungsi. Saya tukar kunci. Rabu malam. Dia menekan loceng, mengetuk, menekan lagi. Saya buka pintu, terus pasang rantai. Hei, Claire, izinkan saya masuk. Ini rumah saya juga. Secara teknikalnya, ini rumah kami. Sehingga perceraian selesai. Tetapi awak memilih untuk berpindah. Awak tak boleh datang dan pergi sesuka hati awak. Sekarang saya tak berpindah. Saya berehat. Awak minta ruang. Saya bagi awak ruang. Ruang kekal. Mukanya merah. Marah. Awak tak boleh failkan perceraian tanpa bercakap dengan saya. Sebenarnya, saya boleh. Begitulah cara perceraian berfungsi. Seorang failkan, tapi saya tak mahu. Dia berhenti. Tersekat diri. Awak tak mahu perceraian. Saya dah selesaikan. Awak nak rehat untuk uji Greg sambil kekalkan saya sebagai pelan B. Saya cuma melangkau ke penghujung yang tak dapat dielakkan. Dan menjimatkan masa kita berdua. Greg tak bermakna apa-apa. Bukan. Kita tak bermakna. Awak tidur di rumahnya sejak Ahad. Simpan. Macam mana awak tahu saya di mana? Awak ikut saya? Cari kawan-kawan saya. Awak tak pernah matikan. Dia nampak macam saya tanpa dia. Itu pelanggaran privasi saya. Ia aplikasi yang kita berdua setuju untuk gunakan. Awak boleh matikan bila-bila masa. Apa-apa pun. Bukan masalah saya lagi. Nathan, tolong. Boleh tak kita bercakap? Hanya kami berdua. Saya telah melakukan kesilapan. Saya tidak berfikir dengan jelas. Bercakap dengan Doug. Dia yang uruskan semuanya. Saya tidak ada apa-apa untuk diperkatakan. Awak kejam. Selepas 10 tahun, awak langsung tidak mahu bercakap dengan saya. Awak minta rehat. Saya akan beri awak rehat selama-lamanya. Sekarang keluar dari beranda saya. Saya menutup pintu.
Dia berdiri di sana selama 10 menit lagi, menekan loceng, mengetuk, menjerit tentang betapa tidak munasabahnya saya. Saya menghidupkan Tidi dan mengabaikannya. Akhirnya, dia pergi. Dog menelepon pada hari Sabtu. Peguamnya menghubungi saya. Seorang lelaki bernama Philip Redis. Kedengaran seperti operasi pusat membeli belah jalur. Dia mendakwa awak terburu-buru bahawa Claire mahu menghadiri kaunseling perkahwinan, menyelesaikan masalah. Adakah anda kata? Saya berkata, anak guam saya telah membuat keputusannya dan kami akan berjumpa mereka di mahkamah. Dia menolak, berkata, kami tidak berniat baik tentang perdamaian. Saya mengingatkannya bahawa anak guam saya tidak dikehendaki untuk berdamai dan petisyen itu kekal. Berapa lama sehingga ini selesai? Kami meminta perbicaraan dalam masa 6 minggu untuk perintah sementara. Siapa yang akan dapat rumah itu sementara ini memproses perkara kewangan? Keputusan muktamad. Mungkin 4 hingga 6 bulan. Jika dia tidak bergaduh lagi, kemungkinan besar dia akan bergaduh. Tetapi Nathan, dia tidak mempunyai banyak perkara untuk dipertikaikan. Faktanya mudah. Anda mahu membahagikan aset secara sama rata. Tiada nafkah. Dia perlu membuktikan Anda menyembunyikan aset atau tidak adil. Dan Anda tidak bagus. Hujung minggu itu, saya membersihkan rumah dengan teliti, mengemas semua barang Claire yang tinggal, pakaian, buku, alat solik, hiasan yang dibelinya. Tetapi tinju, ia terasa terapeutik, menjadikan tempat itu kurang seperti ruang kami dan lebih seperti ruang saya. Kemas kini kedua. 3 minggu kemudian, perbicaraan sementara dijadwalkan pada minggu ke-6, tetapi keadaan menjadi lebih teruk sebelum itu. Minggu kedua, Ibu Claire, Dian, menelepon. Saya menjawab kerana saya selalu menyukai Dian. Nathan, sayang, apa yang sedang berlaku? Claire menelepon saya sambil menangis teresa-esak. Berkata, awak memfailkan perceraian. Tiba-tiba, dia meminta rehat untuk tinggal bersama lelaki lain. Saya hanya menjadikannya rasmi. Diam. Seorang lagi lelaki. Dia kata dia akan tinggal bersama Heather. Dia akan tinggal bersama seorang lelaki bernama Greg. Sejak dia meminta untuk berpisah, lebih banyak diam. Oh, sayang. Dia tak beritahu saya bahagian itu. Tak sangka. Dia mengeluh. Saya faham kenapa awak akan kecoh. Tapi awak tak rasa perceraian itu keterlaluan ke? Mungkin kaunseling. Dian, saya sayang awak. Tapi tak, saya dah selesai. Dia buat pilihan dia masa dia mulakan apa sahaja yang dia buat dengan Greg. Saya cuma nak teruskan. Tapi dia kata ia tak serius dengan dia. Cuma kekeliruan. Lepas tu dia boleh keliru sendiri. Dengar, saya kena pergi. Jaga diri awak. Nathan, tunggu. Saya tutup telefon. Rasa sedikit bersalah tentang itu, tapi tak cukup untuk menelepon semula. Minggu ketiga, keadaan menjadi menarik. Claire memfailkan usul agar saya membayar nafkah sementara pasangannya semasa perceraian. Hujahnya, dia terpaksa berpindah ke situasi tempat tinggal sementara kerana saya telah mengurungnya di luar dan dia memerlukan bantuan sewa rumah. Dog menelepon saya sambil ketawa. Dia mahu awak membayar sewa rumahnya pada rumah teman lelakinya. Awak bergurau. Saya harap. Redis memfailkannya semalam. Mahu $2,000 sebulan untuk perumahan peralihan. Alamat dalam usul itu. Tempat Greg. Bolehkah dia benar-benar mendapatkannya? Meragukan. Dia memperoleh 87,000 setahun. Awak memperoleh 94,000. Tiada asas untuk nafkah pasangan, terutamanya sementara. Dan hakim akan perasan dia meminta awak untuk mensubsidi tinggal bersama teman lelakinya. Dia ketawa lagi. Ini emas. Nathan. Dia memudahkan kerja saya. Perbicaraan sementara datang minggu ke-6.
Kami tiba di mahkamah keluarga, bilik yang lebih kecil daripada yang saya jangkakan. Claire ada di sana bersama Redis, seorang lelaki gempal yang memakai sut murah. Dia kelihatan kasar, bulatan gelap di bawah matanya, rambut tidak digayakan seperti biasa. Dia cuba menarik perhatian saya. Saya memandang melepasi dia. Hakim, seorang wanita yang kelihatan letih bernama Hakim Kowalski, menyemak usul kami. Dok telah memfailkan agar saya mengekalkan penggunaan eksklusif rumah itu memandangkan saya telah membuat semua pembayaran gadai janji, dan Claire telah berpindah keluar secara sukarela. Kami akan membahagikan ekuiti kemudian, tetapi saya harus tinggal di sana semasa prosiding. Kami tidak meminta sebarang sokongan daripadanya. Pihak Claire meminta sokongan pasangan sementara, dan saya berpindah keluar supaya dia boleh tinggal semula. Hakim Kowalski memandang Redis. Anak guam Anda memperoleh 87,000 setiap tahun. Ya, yang Arif. Tetapi dia menghadapi peningkatan perbelanjaan disebabkan oleh perumahan sementara kerana dia secara sukarela meninggalkan rumah perkahwinan. Dia memerlukan ruang untuk menilai perkahwinan itu. Dia tidak menjangkakan suaminya akan memfailkan perceraian dengan segera. Sama ada dia menjangkakannya tidak relevan. Dia pergi secara sukarela. Dia mempunyai pendapatan yang mencukupi. Hakim Kowalski berpaling kepada Claire. Puan, mengapa Puan meninggalkan rumah ini? Claire berdiri. Yang Arif, saya memerlukan masa untuk memikirkan hubungan kami. Saya meminta suami saya untuk berehat sebentar. Hanya beberapa minggu. Di mana Puan tinggal sekarang? Claire teragak-agak. Dengan seorang rakan. Nama dan alamat rakan ini? Redis mencelah. Yang Arif, saya tidak nampak bagaimana itu relevan. Ia relevan kerana Puan bertanya untuk sokongan sementara bagi membayar sewa di lokasi ini. Nama dan alamat. Sila. Claire memandang Redis. Dia mengangguk dengan berat hati. Gregory Winters. Yang Arif. Ia adalah pengaturan sementara. Adakah Encik Winters seorang pasangan romantik? Maksud saya, ia rumit. Hakim Kowalski mengangkat tangannya. Saya akan menghentikan Anda di situ, Puan Brennan. Anda secara sukarela meninggalkan rumah perkahwinan Anda untuk tinggal bersama pasangan romantik, dan sekarang Anda meminta suami Anda untuk mensubsidi pengaturan hidup itu. Adakah itu betul? Bukan begitu. Saya membayar sewa Greg. Anda membayar sewa kepadanya. Tidak. Tetapi jadi Anda tinggal di sana secara percuma sambil meminta suami Anda membayar nafkah kepada Anda. Hakim Kowalski melihat nota beliau. Usul untuk nafkah pasangan sementara ditolak. Encik Brennan akan mengekalkan penggunaan eksklusif rumah perkahwinan. Anda berdua akan terus membayar perbelanjaan Anda sendiri semasa perceraian. Pengantaraan dijadualkan selama 8 minggu dari hari ini untuk membincangkan pembahagian aset. Ada apa-apa lagi? Redis cuba berhujah. Hakim Kowalski menutupnya. Kami sudah selesai dalam 40 minit. Di luar bilik mahkamah, Claire mengepung saya di lorong. Nathan, bolehkah kita berbual? 5 minit. Apa yang perlu dibincangkan? Ini gila. Awak memusnahkan perkahwinan kita tanpa sebab. Awak minta putus cinta untuk bercinta dengan lelaki lain. Saya kata okey dan memfailkan perceraian. Di mana kegilaannya? Saya tak pernah bercinta dengan sesiapa pun. Dok terbatuk. Awak memberi keterangan di bawah sumpah yang awak ada hubungan romantik dengan. Itu bukan. Kita bukan. Dia berpaling kembali kepada saya. Greg dan saya kawan. Itu sahaja. Saya keliru. Saya buat silap minta putus cinta. Tapi awak tak perjuangkan pun untuk kita. Awak cuma berputus asa. Awak minta izin saya untuk curang. Saya enggan sertai. Saya tak pernah minta untuk curang. Saya perlukan rehat daripada kita untuk fikirkan apa yang saya mahukan. Itu kod untuk saya cuba orang lain tanpa risiko. Semua orang tahu itu. Claire.
Matanya berkaca-kaca. Saya tak pernah curang dengan awak. Saya bersumpah Greg dan kami hanya kawan. Dia membantu saya melalui ini dengan membiarkan awak tinggallah dengannya secara percuma sementara Anda memikirkan perasaan Anda. Sangat mesra. Awak tidak adil. Emosi yang keji mengenainya. Oh, tunggu. Awak buat begitu. Macam mana? Saya berlalu pergi. Dia memanggil saya, tetapi saya tidak berpaling. Di tempat letak kereta, Doktor sengih. Keadaan berjalan lebih baik daripada yang dijangkakan. Hakim Kowalski seorang yang tidak masuk akal. Dia memahami sepenuhnya permintaan sokongan. Apa yang berlaku sekarang? Pengantaraan dalam 8 minggu. Kami akan berunding tentang pembahagian aset. Jika kita tidak dapat bersetuju, ia akan dibawa ke perbicaraan, tetapi itu jarang berlaku. Kemungkinan besar, Anda akan membahagikan ekuiti rumah 50-50. Bahagikan akaun persaraan mengikut undang-undang negeri. Setiap orang menyimpan kereta dan hutang Anda sendiri. Sepatutnya terus terang. Dan jika dia melawannya, maka ia akan berlarutan dan menyebabkan Anda berdua menanggung kos guaman yang lebih tinggi. Tetapi dia tidak mempunyai alasan untuk bertengkar. Anda tidak meminta apa-apa yang tidak adil. Kemas kini ketiga. 10 minggu kemudian, pengantaraan dijadwalkan pada hari Selasa. Minggu-minggu berikutnya senyap. Dok telah menetapkannya. Pelanggan saya mencadangkan untuk menjual rumah itu, membayar gadai janji, membahagikan baki ekuiti 50-50. Dia tidak berminat untuk membeli bahagian Encik Brennan. Redes turut serta. Pelanggan saya ingin menyimpan rumah itu. Dia sanggup membeli bahagian Encik Brennan. Donald memandang Claire. Adakah Anda mempunyai pembiayaan untuk itu? Dia mengangguk. Saya telah diluluskan terlebih dahulu untuk gadai janji bagi membelinya. Dog mengangkat kening. Berapakah jumlah yang telah Anda luluskan? Redes menyerahkan surat prakelulusan. Ia menunjukkan Claire telah meluluskan pinjaman sehingga 260,000. Dog telah mengira. Jadi, Anda akan membayar balik gadai janji sedia ada sebanyak 240,000 dan membeli separuh daripada ekuiti 245,000. Itu bersamaan 122,500 kepada Encik Brennan. Jumlah keseluruhan 362,500. Tetapi Anda hanya diluluskan untuk 260,000. Itu kurang 12,500. Redes berdiam. Pelanggan saya mempunyai sumber keluarga. Adakah dia? Dog memandang Claire. Adakah Anda mempunyai 122,500 secara tunai atau pembiayaan yang disahkan untuk jumlah itu? Claire memandang Redes. Dia kelihatan tidak selesa. Kami sedang berusaha untuk itu. Jadi, tidak. Dog berpaling kepada Donald. Teruskan menjual rumah itu. Tiada pihak yang mempunyai cara untuk membeli pihak yang lain secara adil. Claire bersuara. Saya tidak mahu menjual. Ini rumah saya. Ia rumah kami, kata saya perlahan. Tetapi Anda meninggalkannya untuk berehat, bukan selama-lamanya. Dan kemudian Anda mahu menjauhkan diri selama-lamanya dengan Greg. Sekarang tak berjaya. Awak nak rumah tu balik? Sukar. Donald mengangkat tangannya. Jom kekal produktif, Puan Brennan. Kalau awak tak boleh beli ekuiti suami awak, rumah tu perlu dijual. Itu standard. Ini tak masuk akal. Bentak Claire. Dia buat macam ni untuk menghukum saya. Saya buat macam ni sebab saya nak keluarkan ekuiti saya dan saya tak subsidi hidup awak lagi. Saya pandang Donald. Jual rumah tu. Bahagikan 50-50 selepas gadai janji dibayar. Senaraikan dalam masa 30 hari. Donald buat nota. Saya tandakan itu sebagai belum selesai sementara menunggu keupayaan Puan Brennan untuk mendapatkan pembiayaan. Kalau dia tak boleh dalam masa 30 hari, kita senaraikan.
Kami pindahkan barang-barang yang lebih kecil, perabot, simpanan bersama, hanya $4.200 yang akan kami bahagikan. Kad kredit bersama dengan baki $1.100. Kami masing-masing akan bayar separuh untuk tutupnya. Akhirnya, Donald merumuskan, awak semua setuju tentang kebanyakan barang. Rumah itu adalah titik masalahnya. Puan Brennan mempunyai 30 hari untuk mendapatkan pembiayaan bagi pembelian rumah. Jika dia tidak boleh, kami senaraikan dan bahagikan hasil. Kedengaran adil? Doug mengangguk. Redis memandang Claire. Dia kelihatan berang, tetapi mengangguk. Bagus. Saya akan merangka perjanjian pengantaraan. Dengan mengandaikan tiada perubahan, Anda boleh memuktamadkan perceraian sebaik sahaja situasi rumah selesai. Di tempat letak kereta, Doug optimis. Dia tidak akan mendapat pembiayaan. Tiada sesiapa dalam keluarganya yang mempunyai wang tunai sebanyak itu, dan dia tidak boleh meminjamnya. Rumah akan disenaraikan dalam 31 hari. Bagus. Bagaimana perasaan Anda? Sejujurnya, lega. Saya hanya mahu ini selesai segera. Maksimum beberapa bulan lagi. Penyelesaian akhir. Claire tidak mendapat pembiayaan. Mengejutkan. Ibu bapanya tidak dapat meminjamkannya 100,000 dan tiada ban yang akan meluluskan pinjaman kedua untuk menampung jurang tersebut. Rumah itu disenaraikan 33 hari selepas pengantaraan. Pasaran hartanah adalah baik. Tidak gila, tetapi baik. Kami menetapkan harganya pada 479,000 untuk memindahkannya dengan cepat. Dapat tawaran dalam 11 hari. 472,000. Saya terus menerimanya. Claire cuba berhujah bahawa kami harus menunggu tawaran yang lebih baik. Tetapi perjanjian penyenaraian memerlukan kami berdua bersetuju untuk menolak tawaran. Dan saya tidak menolak. Perjanjian ditutup 6 minggu kemudian. Selepas membayar baki gadai janji sebanyak 238,000, kos penutupan, dan yuran ejen hartanah, kami memperoleh 218,000. Bahagikan 50/50, 109,000 setiap seorang. Dekri perceraian dimuktamadkan 2 minggu selepas rumah ditutup. Hakim Kowalski menandatanganinya tanpa upacara. Tiada nafkah. Pembahagian aset bersih, kedua-dua pihak bertanggung jawab atas hutang mereka sendiri. Selesai. Saya mendapat bahagian wang rumah saya pada hari Khamis. Memindahkan cek ke dalam akaun simpanan saya. Rasa pelik melihat nombor itu. 10 tahun perkahwinan, dikurangkan kepada 109,000 dan membahagikan akaun persaraan. Menemui sebuah apartmen yang baik berhampiran pejabat saya. Bangunan satu bilik tidur, moden, dan cantik. Memajaknya dan berpindah masuk pada hujung minggu. Abang saya membantu. Kami memesan pizza, memasang rangka katil baharu saya dari IKEA, menutup telefon. Tidi saya. Awak okey tak? Dia tanya. Ya, kata saya. Dan saya serius. Saya dengar dari mulut orang yang tak tentu hala bahawa Claire juga berada di sebuah apartmen. Tempat yang lebih kecil, lebih jauh dari tempat kerjanya. Dia nampaknya cuba kembali bersama Greg. Tetapi Greg mula berjumpa dengan orang lain. Dia telah memberitahu rakan-rakan bersama bahawa saya telah mencuri hidupnya dengan tidak memberinya peluang untuk memperbaiki keadaan. Seorang rakan, Amy, menghubungi saya mengenainya. Claire mengatakan awak memfailkan tanpa mencuba kaunseling bahawa awak enggan berusaha untuk menyelesaikan perkahwinan itu. Amy, dia meminta rehat untuk tinggal bersama lelaki lain. Apa sebenarnya yang perlu saya usahakan? Baiklah, bila awak katakan begitu. Tepat sekali. Saya tidak membenci Claire. Sejujurnya, saya langsung tidak mempunyai perasaan terhadapnya lagi. Kemarahan itu telah pudar beberapa minggu yang lalu. Sekarang, dia hanyalah seseorang yang pernah saya kenali, seseorang yang telah membuat pilihan, dan saya telah membuat pilihan saya sebagai tindak balas. 3 bulan selepas perceraian,
Saya duduk di apartemen saya pada pagi Sabtu. Kopi, kesunyian yang selesa. Tidak perlu berada di mana-mana. Telefon saya berdering. Teks daripada nombor yang saya tidak tahu kenal pasti. Hey, Nathan. Ini Claire. Saya tahu kita tak sepatutnya berhubung antara satu sama lain. Tapi saya nak minta maaf atas segalanya. Saya dah uruskan semuanya dengan teruk. Saya pentingkan diri dan bodoh. Saya tak harap awak maafkan saya. Tapi saya nak awak tahu saya menyesal dengan apa yang terjadi. Saya harap awak sihat sejahtera. Saya bacanya 2 kali. Fikir nak balas. Buat keputusan untuk tidak membalas. Pada mesej tu, dia dapat rehatnya. Saya dapat kebebasan saya. Kami berdua dapat apa yang kami minta. Kadang-kadang sampah tu hilang dengan sendirinya. Awak cuma perlu lepaskannya.